2014 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2014 dalam jawatankuasa sebuah-buah majlis. Majlis dalam jawatankuasa. Kepala Bekalan B22 dan Kepala Pembangunan P22 di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah terbuka untuk dibahas. Ya, Kuala Krai. Sebelum saya jemput Kuala Krai, saya mengalu-alukan selamat datang kembali bertugas kepada Yang Berhormat Tenggara Timbalan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Terima kasih. Sila Kuala Krai. Terima kasih Datuk Merusi. Selamat kembali Tenggara. Patut senyap di Dewan ni. Tak ada dia. Senyap sunyi. Lepas ni kita bising balik. Terima kasih. Saya ingin memulakan perbahasan di bawah Kepala B22 dan P22 ini dengan menyebut bahawa dalam suatu tinjauan dan lawatan ke sebuah negara yang maju tetapi juga sebuah negara pertanian yang hebat iaitu Korea Selatan, kita mendapati kawasan luar bandarnya hampir-hampir tidak ada tanah-tanah yang boleh kita anggap terbiar. Setiap sudut terdapat tanaman. Daripada Seoul ke satu kawasan lebih kurang 300 km keluar bandar, hampir tidak putus-putus sawah padi sepanjang 300 km itu. Itu menunjukkan betapa seriusnya rakyat dan juga kerajaan di Korea Selatan itu mengambil berat mengenai pembangunan tanah yang ada di luar bandar, dan ini juga menjamin keselamatan makanan mereka, dan kita mengidamkan suasana yang sama juga boleh berlaku di Malaysia. Malangnya kalau kita lihat di kawasan-kawasan luar bandar kita, tanah-tanah yang terbiar ini cukup banyak, Tan Sri Pengerusi, dan bagi orang yang menilai pentingnya tanah ini, mereka mungkin merasa kerugian yang amat sangat. Jadi saya nak mencadang kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini untuk mengusahakan, ya, mungkin bersama dengan kementerian yang lain, Kementerian Pertanian, untuk memastikan tidak ada pembaziran tanah-tanah ini, dan mesti diusahakan dengan apa cara sekalipun, ya, termasuk dengan program-program pemulihan yang sedia ada di bawah kementerian-kementerian ini ataupun kementerian yang lain. Jika tidak, kita mungkin menghadapi saat-saat di mana hasil makanan kita yang sekarang pun kebanyakan yang diimport akan berada dalam keadaan yang kritikal. Tan Sri Pengerusi, saya juga ingin membangkitkan mengenai program di bawah 020300 pembangunan desa yang tidaklah terlalu banyak diberikan peruntukan, tetapi ekonomi luar bandar ini boleh dibangunkan dengan penggunaan aset yang ada di luar bandar, itu tanah, ya. Jadi kalau setakat ianya dibuat di bawah satu program seperti di bawah KEMAS, mungkin ianya tidak dapat perhatian yang tinggi, ya, di kalangan para penduduk. Jadi saya ingin mencadangkan supaya kementerian ini merangka semula program pembangunan desa ini dengan sehebat-hebatnya, dengan meletakkan jumlah keuangan yang besar supaya usaha-usaha membangunkan rakyat dan tidak memerlukan mereka ke bandar, ya, misalnya, dapat kita laksanakan, untuk seluruh negara Semenanjung, Sabah dan Sarawak, ya. Kita kalau boleh, kita nak melihat anak luar bandar tidak ke bandar, anak Sabah Sarawak tidak perlu ke Semenanjung, atau sebaliknya. Kita hidupkan industri-industri yang boleh menangkap imajinasi rakyat supaya mereka kekal dan gembira di luar bandar. Kita tidak hanya boleh menumpu
bila kita sebut pembangunan luar bandar ini yang terfikir bagi setengah orang Felda, ya. Felda ini antara apa yang didakwa sebagai success story. Mana ada orang miskin kalau ada tanah 10 ekar, ya. Jadi sepatutnya mereka ini sudah bercerai susu, ya. Patutnya sudah independen. Tetapi kita lihat bila kita bercakap mengenai pembangunan luar bandar, antara perkara yang dengan izin strike kita punya imagination ialah Felda, ya. Jadi ini patut kita ubah, dan orang-orang di Felda pula harus diberikan satu semangat bahawa mereka ni sebenarnya sudah berjaya. Mereka sepatutnya merasa agak malulah kalau dilihat sebagai miskin dan sentiasa memerlukan perhatian. Walaupun Felda bukan di bawah kementerian ini, saya sebut ini sebagai merangkum seluruh aktiviti ekonomi di luar bandar. Yang seterusnya, Tan Sri Pengerusi, saya ingin menyentuh mengenai pihak kemajuan Kelantan Selatan atau Kesda yang juga diperuntukkan sejumlah wang yang tidak juga banyak untuk pembangunan di bawah P22, iaitu sejumlah 28.4 juta saja. Dan apabila saya perhatikan jumlah ini di bawah P22, ianya standing dengan apa yang di dalam mukadimah kementerian ini di bawah Kesda, iaitu usaha untuk membangunkan jalan kampung sebanyak 28 kuantiti projeknya, 28 projek dengan jumlah panjang jalannya 29.5 km saja, Tan Sri, ya. Artinya satu projek 1 km. Sedangkan Kelantan Selatan ni di bawah Kesda ni, dianya meliputi satu area, satu kawasan yang separuh negeri Kelantan, ya. Jadi kalau walaupun semuanya bukan kawasan penempatan, masih hutan, ya, tetapi tak mungkin, tak menasabah jalan yang nak dibangunkan oleh Kesda hanya sepanjang 29.5 km bagi tahun 2014, ya. Saya di kawasan Kuala Krai ada satu kampung bahagia. Untuk sampai ke kampung bahagia ada dua cara. Kedua-dua caranya mesti melalui sungai, naik bot, ya. 40 minit perjalanan, ya, untuk tiba ke kampung bahagia. Kemudian mereka boleh pula keluar ke satu jalan lain, tapi bertemu juga sungai yang sama, kampung Keluat. Jaraknya lebih kurang dalam, ya, 7-8 km. Ya, ini saja sudah mengambil ini kawasan Kesda ni, ya, sudah mengambil lebih kurang 1/4 daripada peruntukan tersebut. Jadi saya nak mencadangkan kementerian untuk melihat semula, ya, peruntukan kepada Kesda ini supaya kawasan-kawasan Kesda ini dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur luar bandar khusus jalan raya ini dengan lebih banyak. Jadi saya menyebut kampung tadi itu untuk perhatian kementerian. Mungkin kementerian akan mengata mereka ada 980 juta untuk jalan luar bandar. Mungkin ini termasuk dalam kawasan-kawasan lain. Tetapi saya rasa kalau kita beri daya yang lebih kepada Kesda dengan peruntukan yang lebih tinggi, mungkin mereka dapat menumpukan kepada jalan-jalan khusus untuk kampung-kampung yang di bawah jagaan Kesda ini. Saya juga ingin menyebut semula seperti yang disebut setahun yang lalu mengenai kedudukan Kesda ni di dalam negeri Kelantan dari segi pentadbirannya, dari segi board of directors-nya, ya. Saya harap ianya dapat melibatkan penyertaan daripada wakil-wakil rakyat yang ada di kawasan yang terlibat dengan Kesda seperti Gua Musang, Kuala Krai, sedikit di Tanah Merah, di Jeli misalnya, supaya kita dapat memberikan sumbangan buah fikiran, ya, dan tidak terhad kepada kelompok-kelompok partai sebelah pihak saja. Itu saya ulangi seperti apa yang telah saya sebut setahun yang lalu. Seterusnya, Tan Sri Pengerusi, masih ada lagi anak-anak luar bandar yang terpaksa ke bandar untuk belajar setiap hari, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi di Kuala Krai juga, mereka terpaksa menaiki motor-motor galah, ya, bot-bot yang berenjin panjang, ya. Dan bukan sekadar isu risiko perjalanan setiap hari berulang-alik, tetapi dari segi masa
dan juga tenaga yang mungkin memberikan kesan terhadap prestasi pendidikan mereka. Jadi saya nak mencadangkan bagi tempat-tempat sebegini, khususnya di kawasan yang saya wakili Kuala Krai, kalau boleh selain pada asrama-asrama sekolah yang sedia ada, ya, ada dah asrama sekolah yang sedia ada, tapi khusus untuk pelajar-pelajar yang berulang alik menaiki bot ini, sudilah perkiranya dibuat penilaian semula dan didirikan asrama-asrama desa di kawasan bandar supaya dapat mengurangkan risiko berulang aliknya anak-anak kita ini ke kawasan bandar untuk mendapat pendidikan. Ya, ini boleh membuka suatu lembaran baru dan semangat baru kepada pelajar-pelajar kita. Bukan nak asrama yang besar-besar, ya, mungkin sekadar untuk menampung 30-40 orang pelajar, tentunya tidak melibatkan suatu kos yang tinggi. Dan kalaulah isu tanah mungkin menjadi pertikaian kerana tanah di bawah kerajaan negeri, rakan-rakan kita di mana-mana tempat bersedia untuk berurusan dengan kerajaan negeri supaya kita dapat menyediakan tapak yang sesuai untuk asrama-asrama ini. Akhir sekali, Tan Sri Pengerusi, saya ingin menyentuh mengenai satu agensi yang sangat penting di bawah kementerian ini, iaitu Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA, yang mempunyai peranan yang sangat besar khususnya dalam pendidikan kepada anak bangsa kita. Kita rasa pembangunan di bawah MARA ini termasuk pusat-pusat pendidikan seperti maktab sainsnya ataupun maktab MARA-nya harus diperluaskan ke kawasan-kawasan yang masih belum lagi diberikan pembangunan yang sepertinya, ya, termasuk juga pusat-pusat giat MARA, ya, ataupun institusi-institusi latihan yang lain di bawah MARA, supaya kita dapat pertahankan anak-anak kita di kawasan masing-masing. Ya, kalau mereka ingin belajar, tidak perlu keluar kawasan untuk pergi ke pusat giat MARA misalnya, untuk ke maktab MARA ataupun maktab sains MARA, ya, supaya tidak ada keperluan untuk mereka nanti bila selesai saja sangkut di tempat-tempat mereka berkursus dan bekerja di sana dan meninggalkan kampung halaman mereka. Kalau pusat-pusat pembangunan ini ada di tempat masing-masing, ya, saya rasa mereka akan membangunkan, akan bekerja dan tetap tinggal di kawasan-kawasan mereka sendiri, dan itu akan membantu pembangunan kawasan dan kampung masing-masing. Tuan Pengerusi, terima kasih, Tan Sri. Tiada daripada sebelah kanan di sini, itu sebelum saya panggil sebelah kiri. Sila, semua petani. Terima kasih untuk Tan Sri Pengerusi. Saya nak rujuk kepada cahan 030000 Jabatan Kemajuan Orang Asli. Kalau kita tengok mutakhir ini, banyak keluhan-keluhan yang dibangkitkan oleh orang-orang asli. Mereka merasakan bahawa kerajaan tidak berbuat secukupnya untuk membangunkan bukan sahaja kedudukan mereka, taraf hidup mereka, tetapi yang lebih penting peluang mereka untuk sama-sama bersaing dengan masyarakat yang lain dalam negara ini. Nama pun orang asli, makna tarifannya mereka berhak. Mereka ialah orang-orang yang pertama. Mereka ialah pemunya negara ini yang asli. Oleh sebab itu, psychologically mereka merasakan mereka harus mendapat layanan yang sepatutnya jauh lebih baik daripada rakyat lain. Namun pun begitu, kalau kita tengok ada beberapa perkara yang selalu mereka bangkitkan. Kita faham bahawa masalah tanah
ialah di bawah jurisdiksi di kerajaan negeri, namun usaha harus dibuat oleh kerajaan pusat bagi meyakinkan kerajaan-kerajaan negeri bahawa di sana hak orang asli mesti dipertahankan. Apa yang mereka minta ialah satu layanan yang bukan istimewa, tetapi satu layanan yang secukupnya bagi memastikan hak mereka terjamin. Dua perkara yang lazimnya dibangkitkan oleh mereka ialah yang pertama, satu kawasan yang menasabah untuk mereka tinggal secara selesa dan mempunyai future, mempunyai masa depan yang jauh lebih baik daripada sekarang. Yang kedua ialah satu kawasan luasnya yang menasabah bagi memastikan mereka dapat bercucuk tanam. Ini soal yang dibawa terlalu lama, tetapi hingga sekarang ini tidak nampak penyelesaian yang jitu. Oleh demikian, saya kira harus sampai tiba masanya kerajaan memandang serius bagaimana masyarakat orang asli ini diberikan layanan yang setimpal. Yang keduanya, Tan Sri, berkenaan orang asli